Fokus negeri di bawah bayu tragedi Double Six. Upacara memperingati mangsa dilakukan mengenang mereka yang terkorban. Butirannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Azam, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa Ketua Menteri Tun Fat Stephens dan beberapa orang kenamaan masih segar dalam ingatan rakyat Sabah. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di kawasan lokasi kejadian pesawat terhempas, iaitu di Sembulan pada tanggal 6 Jun setiap tahun. Hari ini upacara sama dilakukan dengan acara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Hadirin kemudiannya bertafakur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mewakili Ketua Menteri Sabah dan disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Double Six di mana terkorban pemimpin-pemimpin kita termasuk Ketua Menteri Sabah dan beberapa ahli kabinet. Hari ini kita melaksanakan majlis peringatan nahas kapal terbang pada 6 hari bulan 6, iaitu pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu. Peristiwa 47 tahun lalu yang dikenali sebagai tragedi Double Six turut meragut nyawa Menteri Kewangan Negeri Datuk Saleh Sulong, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Peter Mojuntin, Menteri Kerja Raya dan Komunikasi Datuk Chong Tien Vun dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Darius Binion. Turut terkorban Setiausaha Menteri Kewangan Sabah Datuk Wahid Peter Andu, Pengarah Perancangan Ekonomi Negeri Dr. Syed Husin Wafa dan Setiausaha Sulit kepada Tengku Razali Hamzah Datuk Isya Atan. Pesawat ringan jenis Nomad buatan Australia itu yang membawa 11 penumpang dari Labuan ke Kota Kinabalu terhempas di Sembulan Kota Kinabalu ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sementara itu, upacara memperingati mangsa yang terkorban turut diadakan di Tugu Peringatan Datuk Peter J. Mojuntin, Donggongon Penampang yang dihadiri Balu dan anak mendiang Datin Nancy Mojuntin dan Datuk Donald Peter Mojuntin selain Pegawai Daerah Penampang Francis Chong serta Pengerusi Majlis Penasihat APCO Malaysia Tan Sri Bernard Dompok. Susulan tular seorang pekerja yang trauma selepas kematian isteri sebaik pulang dari kerja, Jabatan Tenaga Kerja JTK memaklumkan kes berkenaan masih dalam siasatan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmur dalam kenyataannya turut meminta netizen agar tidak membuat sebarang spekulasi dan menyerahkan kepada kementerian untuk menyelesaikan situasi mengikut perundangan dan kemanusiaan. Menurut Mustafa, berdasarkan laporan majikan terbabit, cuti paterniti selama 2 hari telah diberikan dan turut membenarkan pekerja tersebut mengambil cuti tahunan sehingga urusan selesai. Gaji pekerja terbabit juga turut dibayar penuh setelah mendapat nasihat pihak JTK. JTK turut menghubungi pekerja berkenaan bagaimanapun beliau memberitahu masih bersedih dengan peristiwa tersebut dan meminta tempoh bertenang sebelum membuat sebarang kenyataan. Kemudahan asas di sekolah khususnya tandas yang rosak perlu diselenggara dan dibaiki segera bagi menjamin kebersihan dan keselesaan pelajar yang menggunakan kemudahan tersebut. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Muhammad Arif Tun Sakaran memberi jaminan akan bekerjasama dengan pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam perkara berkenaan. Ketika ditemui RTM, Muhammad Arif turut mengambil berat isu dibangkitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai keadaan tandas rosak dan kotor yang tidak terjaga. Bagi pihak saya akan sentiasa memberi kerjasama sama ada bersama PIBG atau pihak-pihak sekolah bagi mengenangani isu-isu tandas ni, dan kita juga akan mencoba juga cara bagaimana untuk kita selesaikan atau mendapat dana-dana daripada pihak luar. Tapi saya sarankan juga kepada pihak KPM agar terutamanya di Sabah ni memberi peruntukan yang lebih dan cepat, dicepatkan segala peruntukan untuk pembaikan pulih tandas yang rosak di Sabah nanti. Jelas Muhammad Arif, aduan daripada ibu bapa dan pelajar juga penting agar PIBG dan sekolah maklum mengenai masalah yang dihadapi. Seterusnya dapat membuat keputusan sama ada perlu membuat pembaikan atau penambahan tandas di sekolah.
Dalam pada itu katanya selain isu tandas, isu kekurangan kipas juga perlu diberi keutamaan untuk memberi keselesaan dan keselamatan kepada pelajar sekolah, khususnya ketika cuaca panas. 140 pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam pertandingan Perahu Naga Antarabangsa 2023 ke-8 Anjuran Gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS yang akan diadakan di Teluk Likas, Kota Kinabalu pada 16 hingga 18 Jun depan. Ia melibatkan pasukan dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung selain penyertaan dari 2 buah negara luar iaitu Brunei Darussalam dan Filipina. Menurut Presiden FKAS Tan Sri T. Sigo, lebih RM90,000 hadiah keseluruhan disediakan dalam pertandingan tersebut yang melibatkan pelbagai kategori termasuk satu kategori khas iaitu kategori Gabungan Persatuan Cina Malaysia. Kita telah membeli 10 buah perahu naga bot, perahu naga yang baru. Maka dengan kesemua 30 buah perahu naga ini, kita harap kita akan mengajulkan satu pertandingan yang lebih hebat, lebih licin dan tak payahlah setiap kategori menunggu dalam 20 atau 30 minit. Jadi secara tidak langsung, pertandingan atau persaingan akan lebih lancar dan suasana di Teluk Likas akan lebih meriah. Tambahnya pada hari sama turut berlangsung Pesta Kebudayaan Malaysia ke-38 yang dijangka disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing. Tan Sri T. Sigo ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai program tersebut sekaligus menjemput Tun Johar dan isteri, Tuan Puan Nolidah Tan Sri R.M. Jasni sebagai tetamu kehormat program berkenaan. Baik, sekian paparan berita dari negeri Bawah Bayu untuk petang ini dan lebih banyak perkembangan semasa di tanah air terus saja bersama dengan Azam di Angka 10. Azam. Baik, terima kasih Redwin dengan perkembangan dari Sabah.